القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah kita akan mendengar tazkirah Jumaat hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Wan Ahmad Haqiuddin bin Wan Khalid yang merupakan pegawai penyelidik di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, yang akan membicarakan berkenaan dengan kaedah masalih mursalah dalam mematuhi undang-undang dan radio. Dengan segala hormatnya saya persilakan. Ni kena nak on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وجناته سبحانه وتعالى. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid, dan seterusnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita dua nikmat yang terbesar, iaitu yang pertamanya adalah nikmat Islam dan yang kedua adalah nikmat iman. Dua-dua nikmat ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah Taala berikan kepada kita. Sebab apa kita katakan bahawa nikmat iman dan juga nikmat Islam itu adalah nikmat yang terbesar? Kerana dengan kedua-duanya, nikmat iman dan juga nikmat Islam inilah insya-Allah di akhirat kelak kita akan dimasukkan di dalam kalangan golongan-golongan yang soleh ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kedua-dua nikmat ini, maka Allah Ta'ala tidak memilih seseorang itu untuk masuk ke dalam syurganya, wa'iyyazubillah. Jadi bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini dikumpulkan kita di dalam masjid yang cantik, masjid yang bersih dan masjid yang selesa untuk kita melakukan ibadat. Yang keduanya ialah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah sampai kepada masuk kepada minggu kedua dalam bulan Syawal. Dan alhamdulillah sebelum ini kita telah menjalani ibadah puasa selama sebulan lamanya. Dan alhamdulillah kita berjaya menempuhi segala cabaran dan halangan yang mana terdapat dalam bulan puasa tersebut, dan kita meraihkannya pada 1 Syawal dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergembira dengan kemenangan selepas mana kita menempuhi cabaran dan dugaan di bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita masih lagi dalam mood raya, masih lagi dalam mood Aidilfitri.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hendaklah kita tahu bahawa Aidilfitri ini dia mempunyai makna yang tertentu. Aidilfitri mempunyai makna yang tertentu. Aidilfitri di dalam bahasa Arab terbahagi kepada dua kalimah. Yang pertama Aidun dan yang keduanya adalah Al-Fitri. Aidu Al-Fitri. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan Aidul Fitri itu sebenarnya? Kadang-kadang kita melihat bahawa hari raya ni adalah hari untuk kita bersukaria, mendapat duit raya, makan dengan makanan yang sangat banyak. Tetapi apakah kita faham falsafah di sebalik Aidul Fitri tersebut? Baik sahabat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Aidun bermaksud kembali. Ada, kemudian kita kata Aidun adalah maksudnya kembali. Dan Al-Fitri maksudnya diambil daripada perkataan fatara, iaitu fitrah, iaitu kembali kepada fitrah. Maksudnya adalah selepas mana kita menjalani sebulan madrasah Ramadan, maka madrasah Ramadan tersebut hendaklah membawa kita ini kembali kepada fitrah, kembali kepada fitrah, dan kita sambut kembalinya kita pada fitrah itu pada 1 Syawal dengan kita hadir solat hari raya, bertakbir di malam hari raya dan juga bertakbir pada pagi hari raya. Jadi maksud Aidul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah, kembali kepada fitrah kita sebagai seorang manusia. Baik, apakah fitrah kita sebagai seorang manusia? Manusia itu adalah makhluk. Apa maksud makhluk? Makhluk ini adalah sesuatu yang diciptakan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Khaliq. Allah Taala itu adalah pencipta. Jadi fitrah bagi seorang makhluk adalah mengabdikan dirinya kepada Al-Khaliq, mengabdikan dirinya kepada yang menciptanya. Jadi itu adalah fitrah makhluk. Jadi apabila kita melepasi bulan Ramadan, masuk kepada bulan Syawal, kita mestilah merasai satu perasaan yang kita sebut sebagai ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita kembali kepada fitrah kita, iaitu tunduk patuh kepada pencipta kita. Setiap daripada amalan dan ibadat yang kita lakukan hanyalah kepada Al-Khaliq, iaitu pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah maksud Aidul Fitri. Falsafah di sebalik Aidul Fitri ni ialah kita mahu menjadi seorang manusia yang lebih baik. Setiap kali kita melepasi madrasah Ramadan, maka kita menjadi seorang yang lebih baik, lebih beramal soleh berbanding yang sebelumnya. Tetapi malangnya dalam kalangan kita, apabila melepasi bulan Ramadan sampai kepada bulan Syawal, 1 Syawal ni okey lagi, masuk kepada 2 Syawal dan 3 Syawal, semangat Ramadan, ibadat Ramadan yang masa kita buat pada bulan Ramadan itu menjadi kendur, menjadi kita tidak menjaga sebaik mana yang kita menjaga pada bulan Ramadan. Jadi falsafah Aidul Fitri itu tidak kita capai dengan sepenuhnya. Sepatutnya selepas kita melepasi bulan Ramadan, kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Jika sebelum Ramadan kita ni cuai dalam melaksanakan ibadat kepada Allah, maka selepas Ramadan mula dengan 1 Syawal, maka kita akan lebih kuat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita mengucapkan kepada kawan-kawan kita di hari raya, selepas mana kita sebut selamat hari raya, kita sebut apa? Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Taala menerima amalan kamu, amalan soleh kamu dan amalan soleh kita semua untuk diberi ganjaran di hari akhirat kelak. Jadi ada satu lagi ucapan yang kita sebut kepada sahabat kita apabila kita menyebutkan selamat hari raya, kita sebut apa? Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Kadang kita sebut minal aidin wal faizin, kita tak tahu maksudnya. Minal aidin wal faizin itu adalah doa.
doa kita kepada seorang yang kita ucapkan kepadanya. Minal a'idin wal faizin, maksudnya ialah semoga-moga kamu ni menjadi orang yang a'idin. A'idin maksudnya apa? Kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada fitrah, kembali kepada asal tujuan kita diciptakan, iaitu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minal a'idin wal faizin, dan moga-moga kamu ini tergolong dalam golongan-golongan yang berjaya. Maksudnya berjaya macam mana? Berjaya di dunia dan juga di akhirat. Jadi itulah maksud minal a'idin wal faizin, maksudnya ialah kita mendoakan kepada sahabat kita, semoga-moga dia tergolong daripada golongan yang kembali kepada fitrah dan juga seterusnya kembali kepada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam satu petikan katanya yang masyhur, dia berkata bahawa kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Hendaklah kamu menjadi seorang rabbani. Apa maksud rabbani? Maksud rabbani ialah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala takun ramadaniyan, dan janganlah kamu menjadi hamba kepada bulan Ramadan. Maksudnya apa? Bukan hamba kepada bulan Ramadan secara hakiki, tapi maksudnya apabila kita di dalam bulan Ramadan, ibadah kita tu tersangatlah banyak, mengalahi ibadat-ibadat di bulan-bulan yang lain. Itu tidak mengapa, tetapi apabila kita tidak istiqamah kepada bulan-bulan yang seterusnya, itu menunjukkan bahawa kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan. Kemudian kata Syekh Al-Qaradawi kata, kun rabbaniyan, hendaklah kamu menjadi seorang hamba yang rabbani, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa, pada setiap bulan. Jadi itu adalah mi'yar ataupun tanda ukur bagi kita sama ada kita ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sekadar untuk melaksanakan ibadat pada satu-satu masa yang khusus sahaja. Seseorang yang menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala tidak kira di bulan Ramadan, tidak kira di bulan Syawal ataupun bulan apa-apa sahaja, dia akan tetap istiqamah melaksanakan ibadat yang selalu dia lakukan, tidak mengira masa ataupun tempat. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk menunjukkan bahawa seorang itu benar-benar ikhlas menjalankan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama sufi daripada Mesir, dalam satu kitabnya iaitu Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dikata min alamati i'timadi 'ala al-'amal nuqsanu waja' inda wujudiz zalal. Tanda kita ini bergantung kepada amal. Tanda kita ini bergantung kepada amalan kita. Apa maksud bergantung kepada amalan? Apabila amalan kita banyak, maka kita rasa selamat. Kita rasa selamat bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan kita ini dijamin ahli syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tandanya apa? Nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Berkurangnya rasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita melakukan maksiat. Tanda kita bersandar kepada amal adalah berkurangnya rasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita melakukan maksiat. Contoh, dalam kita dah bulan Syawal, kita menurun amalan ibadat kita menurun dan perlakuan maksiat kita meningkat, dan kita rasakan bahawa kita ni jauh daripada rahmat Allah. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya tanda kita bersandar kepada amal kita. Kita bersandar kepada amal kita dan bukan kita bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang ulama memberi penyempurnaan kepada kalam Ibnu Athaillah tadi. Ibnu Athaillah kata, min alamati i'timadi 'ala al-amal nuqsanu raja' inda wujudiz zalal.
Dan satu lagi ialah wa nuqsanul khauf inda wujudit ta'ah. Nuqsanul khauf inda wujudit ta'ah, berkurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila wujudnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya macam mana? Apabila kita istiqamah selepas bulan Ramadan, bulan Syawal, kita masih lagi melakukan solat witir, kita masih lagi melakukan solat malam, kita masih lagi melakukan puasa-puasa sunat, maka kita rasa selamat bahawa kita ni adalah golongan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan-perasaan yang macam tu menunjukkan bahawa kita bersandarkan kepada amal kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ini, kita kena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini berdasarkan rahmatnya dan juga berdasarkan kepada keampunannya. Walaupun dalam keadaan kita ni melakukan maksiat, mesti dalam keadaan maksiat tersebut kita sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala mengampunkan. Walaupun kita dalam keadaan yang taat, kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadat, mesti kita rasa takut bahawa nanti Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita, menguji keimanan kita yang menyebabkan kita tidak mampu untuk menanggungnya, wa iyyazubillah. Maka kita masih ada rasa takut walaupun wujudnya ketaatan. Jadi walaupun dalam apa juga keadaan sekalipun, mesti ada dua sifat yang penting bagi seorang mukmin. Yang pertama ialah al-raja, rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mahukan Allah taala berikan kepada kita syurga. Dan yang keduanya ialah mesti ada perasaan al-khauf, iaitu takut kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala khabarkan kepada kita di dalam Al-Quran dan juga dikhabarkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Jadi di bulan yang mulia ini, marilah sama-sama kita merafakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni istiqamah melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekadar apa yang kita mampu. Apa yang kita mampu, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu yang kamu boleh. Apa yang kita mampukan, yang kita lakukan pada bulan Ramadan, teruskan ibadat kita di dalam bulan Syawal ini dan seterusnya kepada bulan-bulan yang seterusnya sehinggalah kita sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang. InsyaAllah selepas bulan Ramadan yang akan datang, kita menjadi manusia yang lebih baik, dan begitulah seterusnya Ramadan yang seterusnya menjadi lebih baik, dan akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita berusaha untuk menjadi seorang yang paling baik, seorang yang sentiasa mengejar kepada kebaikan dan menjadi manusia yang terbaik selama mana kita hidup di dalam dunia pada saat ataupun peluang yang Allah taala berikan ini. Jadi seterusnya ialah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa di dalam rahmat Allah dan diberikan kefahaman di dalam agama, dan seterusnya mati di dalam keadaan yang husnul khatimah, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan matikan kita dalam su'ul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim waj'alna minal rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.